أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر لنا ولا تؤسر لنا يا كريم. رب تمم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب اللسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita lagi pada malam yang berbahagia ini di dalam mempelajari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karangan Sayyid Abdullah bin Abdurrahman bin Tahir rahimahullahu taala anhu. Baik, pada minggu yang lalu telah kita bincang berkenaan dengan perkara yang mewajibkan mandi dan fardunya. Kita dah bincang pada minggu yang lalu tentang apakah perkara yang menyebabkan kita wajib untuk mandi wajib. Apa dulu tuan-tuan? Yang pertama, keluar air mani, sama ada lelaki maupun perempuan. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan anak. Maka kesemua ini menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi hadas besar kerana mereka dianggap berhadas besar. Kena mandi junub. Lalu pengarang syarah pula, pengarang sebut berkenaan dengan fardu mandi. Fardu mandi wajib ataupun mandi janabah itu ada dua. Yang pertama, niat mengangkat hadas besar dan niat yang seumpamanya. Niat angkat hadas besar, nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Niat ataupun niat seumpamanya. Tak boleh sekadar kita niat nawaitul ghusla, sahaja aku mandi kita niat. Kita tidak berniat dengan niat nawaitu raf'al hadasil akbari. Kita tak niat sahaja aku mandi hadas besar. Kita hanya niat sahaja aku mandi, kita kata, maka mandi dia itu tidak mengangkat hadas besar dia. Maksudnya mandi janabah dia tak sah. Kena niat sahaja aku mengangkat hadas besar ataupun sahaja aku mandi janabah. Okey. Dan niat itu mestilah pada awal basuhan. Tak kiralah mana pun dia mula. Kan? Kita tahu yang sunat mandi itu dimulai daripada kepala. Tapi kalau mula daripada kaki, sah tak mandi wajib? Sah. Cuma kalau dia basuh kaki, contoh, dia basuh kaki dulu, kemudian dia basuh badan. Ketika basuh badan baru dia niat nak ngangkat hadas besar. Maksud kaki dia kena basuh balik. Tu tak mungkin dia terkena basuh badan. Okey, contoh lain. Dia basuh badan dulu baru basuh kepala. Okey. Ketika dia basuh badan pun tak boleh juga. Okey, contoh yang ketiga tuan-tuan. Contoh yang ketiga, dia basuh kepala dulu, tapi dia basuh kepala dia tak niat pun mandi janabah. Kemudian bila dah basuh kepala, basuh badan. Bila basuh badan barulah dia niat mandi janabah. Maka kepala tadi tak sah janabah dia. Dia kena basuh kepala balik. Sebab niat mulanya mandi janabah itu apabila dia mula dengan niat. Okey. Yang kedua, meratakan air ke seluruh kulit dan bulu di tubuh walaupun bulu tebal. Ini kita dah bahas. Kena ratakan air ke seluruh kulit. Tak kiralah kulit tu di bahagian mana pun, wajib untuk diratakan. Sehingga kata ulama, dalam mazhab Syafi'i, punggung, bahagian punggung itu wajib dibasuh dalam kadar ketika kita mencangkung. Bahagian yang terbuka itu wajib dibasuh. Maksudnya apa? Kalau kita mandi janabah, kita tak mencangkung pun, kita berdiri, maka mandi kita tidak sah. Kalau air itu tidak kena pada celahan dubur ataupun celahan punggung. Jadi punggung tu kena basuh. Celahannya dalam kadar bila kita duduk menyangkung dia terbuka, maka kadar itu wajib dibasuh dalam mazhab Syafi'i. Ini penting ni tuan-tuan.
Kena faham. Sebab berapa ramai kita yang tak tahu pun kena basuh. Dia mandi macam biasa ya. Lah ustaz tak tahu kena basuh. Kena basuh bahagian yang bila mencangkung dia terbuka. Okey. Begitu juga dengan lelaki yang belum sunat. Contoh, ada lelaki belum sunat ataupun ada orang yang bukan Islam baru masuk Islam. Takkan nak suruh potong ke tak? Dia masuk Islam, lalu dia sembahyang macam biasa. Orang yang macam ni, bila dia mandi janabah, dia kena ratakan seluruh kulit, termasuklah kulit yang dipanggil sebagai kulfah. Kulfah ni kulit di kemaluan yang berlipat, maka itu juga wajib dibasuh. Okey? Dan bulu di tubuh walaupun bulu tebal. Kalau dalam wudu kita dah bincang, kalau wudu kalau tak tebal itu tak wajib kita sampaikan ke kulit, betul? Tapi kalau mandi janabah, walaupun bulunya tebal, apapunlah bulu di badan ataupun rambut, kalau tebal pun kena sampaikan air juga ke kulit. Dia berbeza dengan wudu. Kalau wudu, kalau tebal itu tak wajib untuk sampai ke kulit. Tapi kalau mandi janabah, itu wajib untuk sampai air sehingga ke kulit. Jelas? Okey, kemudian fasal syarat-syarat bersuci. Seterusnya fasal yang baru, fasal berkenaan syarat-syarat bersuci dan rukun tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Syarat-syarat bersuci adalah yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga tiada penghalang untuk air sampai ke anggota badan yang wajib dibasuh, yang keempat air mengalir, yang kelima air yang digunakan adalah suci lagi menyucikan. Jadi yang pertama syarat untuk bersuci itu apa? Mesti Islam. Tak boleh orang yang bukan Islam untuk bersuci. Bersuci ni maksudnya apa? Sama ada wudu ataupun mandi janabah ataupun tayammum. Maka tak boleh orang yang bukan Islam untuk bertayammum ataupun bersuci. Yang kedua mestilah mumayyiz. Barulah wudu ataupun bersuci dia itu sah. Kalau tak mumayyiz, maka kita tak kata tak sah, tapi dia belum adalah sesuatu perkara yang mewajibkan lagi untuk dia bersuci. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, maka tak wajib untuk dia bersuci. Seterusnya yang ketiga, tiada penghalang untuk air sampai ke anggota badan yang wajib dibasuh. Tak boleh ada penghalang, sama ada pen ataupun apa nama tuan-tuan yang color kuku tu tuan-tuan? Quitex. Apa-apa sahaja yang menghalang air untuk sampai ke kulit mesti dihilangkan. Tak boleh ada halang, termasuklah tatu. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau sesuatu perkara itu tidak boleh dihilangkan, contoh kita kena pen marker yang tak boleh hilang, ni boleh padam ni kan, ni boleh padam, dia ada yang tak boleh padam ataupun susah nak padam. Kita dah gosok tak hilang, maka apa hukum dia? Hukum dia boleh kita bersuci, tapi dengan syarat kita dah gosok sedaya upaya menghilangkan dia. Kalau tak boleh hilang juga tak apa, teruskan berwuduk macam biasa. Wuduk ini adalah sah. Macam tu jugalah dengan isu tatu kan. Orang yang bertatu ketika muda kemudian bertaubat, ustaz macam mana nak buat ni ustaz? Kau nak streka balik tak tolak saya dah ustaz, dia kata kan. Sakit tuan-tuan kalau nak streka ataupun guna laser. Laser tu pun sakit sebab dia akan bakar kulit kita. Macam mana nak buat ustaz? Maka tak apalah, dibolehkan untuk dia bersuci seperti biasa. Dan wudu dan mandi janabahnya adalah sah. Itu untuk orang yang dah terlanjur tuan-tuan. Bukan untuk orang yang tak ada tiba-tiba nak buat. Ustaz kata boleh sah nak pergi buat tatu lah malam ni pula, dia kata kan. Tak boleh. Untuk orang yang dah terlanjur, yang dah terlepeh, tak apalah, kita kata dimaafkan, teruslah berwuduk macam biasa. Tapi yang sebaiknya dihilangkan. Itu adalah lebih afdal, lebih utama. Okey. Yang keempat, air mengalir di atas anggota yang wajib dibasuh. Ustaz, kalau misalnya ada unsur macam plaster ataupun plaster kalau kena patah tangan. Okey.
Itu perbahasan dia panjang sebenarnya. Cuma yang boleh saya ringkaskan, itu nanti kita bincang dalam bab tayamum. Okey, cuma untuk orang yang berplaster contohnya. Kalau plaster setakat dengan plaster yang biasa, luka sedikit, itu tak ada masalah. Sebab apa? Kalau apa nama dia? Toplas, nama dia kan? Toplas yang apa nama dia? Tutup luka tu lah, yang sikit tu. Dia kalau kita kenakan air pun dia akan sampai ke dalam kulit sebab dia biasanya dibuat daripada kain. Cuma ada yang plastik itu tak boleh sampai. Tapi biasanya plastik dia ada letak lubang, kalau perasan. Dia ada lubang-lubang supaya air sampai. Kalau itu tak ada masalah sebab air sampai. Cuma yang masalah dia kalau luka yang besar. Kan? Contoh tangan berjahit ataupun kepala luka berjahit, 15 jahitan contoh. Macam mana ustaz, takkan nak basuh muka juga? Maka dalam hal keadaan ini, dalam mazhab Syafi'i, saya cerita mazhab Syafi'i dulu yo. So mazhab Syafi'i ni dia complicated sikit. Bukan complicated, susah, dia agak rumit dalam bab ni. Dalam mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu berbalut dalam anggota wudu, contoh kepala dia berbalut, maka dia wajib untuk bertayamum dan wuduk seperti biasa untuk anggota yang tak berbalut. Tak kira sama ada tayamum pada awal ataupun akhir. Dia bertayamum, contoh kepala berbalut berlubang sini besar 15 jahitan, 20 jahitan, lalu tak boleh nak basuh muka, maka diharuskan bagi dia untuk bertayamum. Ustaz, tayamum ke muka juga apa? Nanti kita akan bincang bahawa tayamum itu tak wajib untuk kita ratakan seluruh. Dia bukan macam pakai bodak tu, sapu macam ni, bukan. Tayamum itu sekadar sapu di muka, tak wajib untuk kita ratakan. Jadi yang pertama dia kena bertayamum macam biasa. Tayamum, lepas daripada tayamum barulah dia berwuduk untuk anggota yang boleh dibasuh. Jelas? Itu dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalaulah dia pakai balutan tu dalam keadaan dia belum berwuduk, maka dia kena qada salat tersebut apabila dia dah sembuh. Jelas? Itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab yang dibalut itu adalah anggota wuduk dan dipakai dalam keadaan dia tak bersuci. Kalau dia bersuci, contoh dia balik pada semayang, kan? Contoh tiba-tiba terlanggar apa-apa, ke aksiden ke, wali'azubillah, terlanggar apa-apa aksiden, kemudian hantar ke klinik, jahit 30 jahitan, 12 jahitan. Jadi pada ketika itu, kalau dia tayamum pun dia tak perlu qada. Sebab apa? Dia pakai penutup luka itu dalam keadaan dia berwuduk. Okey. Dan sekiranya dia pakai dalam keadaan berwuduk, tapi yang dibalut itu lebih daripada anggota yang wajib untuk dibasuh. Tu saya cerita complicated sikit bab ni. Yang dibalut itu lebih daripada anggota yang sepatutnya ditutup. Contoh, tangan dia luka, kan? Yang luka dekat sini, saya pernah aksiden tuan-tuan, 10 jahitan jahit dekat sini 10 jahitan contoh ya. Tapi yang balut tu satu tangan, daripada sini sampai ke sini. Maka orang yang macam ni, walaupun dia pakai dalam keadaan berwuduk, maka bila dia dah habis, dah sembuh, nanti dah buka balutan, dia kena salat balik qada. Okey, jelas? Cuma kalau yang dibalut hanya sekadar ni, dia tutup hanya kadar ni je, hanya kadar luka, maka yang begini tak wajib untuk di qada. Cuma dia kena buat dua lah, kena tayamum, kemudian kena berwudu. Jelas? Itu secara mudah ada tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Cuma secara mudah ada kan tuan-tuan poning. Dua ni pun dah poning ustaz, dah lah tu ustaz. Kan secerita lagi poning. Secara mudah ada, secara umumnya itulah asas dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu', dinakalkan daripada Al-Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i, yang menyebutkan
apabila seseorang itu berwudu ataupun bertayamum, ketika ada suatu halangan untuk dia berwudu, maka tak perlu untuk dia qada solat. Jadi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kata kalau kita dah tayamum, kita wudu, tak payah qada. Tak kiralah macam mana pun balutan, sama ada sikit, sama ada kita pakai dalam keadaan berwuduk pun tak perlu qada. Itu pandangan sebahagian dalam mazhab Syafi'i. Cuma pandangan yang paling kuat pandangan yang pertama. Jelas? Okey. Kemudian air mengalir di atas anggota yang wajib dibasuh. Air itu mesti mengalir. Kita dah sebut sebelum ni, air itu mesti mengalir. Tak boleh kita sapu-sapu je air tapi dia tak mengalir, tak sah wuduk, tak sah mandi janabah. Sebab tu kalau kita berwuduk dengan air salji, kan, pergi negara sejuk, contoh pergi Perancis, pergi US, time musim sejuk, main salji, tak ada air untuk berwuduk, macam mana nak buat? Boleh tak kita guna salji? Dalam mazhab Syafi'i tak sah kita guna salji untuk berwuduk. Sebab apa? Dia suci je, dia suci dan menyucikan. Cuma air salji tu dia tak mengalir, dia koreh je. Melainkan dia cair. Dia kena kat badan kita, tiba-tiba dia cair, mengalir dia. Kita pun sapu, maka pada ketika itu boleh. Tapi kalau kena koreh dekat badan kita, dia tak mengalir, maka dalam mazhab Syafi'i tak sah wuduk dia. Jelas? Yang kelima, air yang digunakan adalah suci lagi menyucikan. Air yang guna tu mesti suci. Kan kita bincang dalam bab, biasanya bab taharah. Tuan-tuan, saya banyak kali sebut kepada tuan-tuan, kitab ini adalah kitab yang sangat asas, yang tak dibincangkan perkara-perkara yang terperinci. Sepatutnya ataupun biasanya dalam kitab fiqh, bab yang pertama akan dibincang berkenaan dengan bab taharah. Bab pertama, bab awal, perkara yang akan dibincang berkenaan dengan jenis-jenis air. Ini penting tuan-tuan, kita kena kenal jenis-jenis air. Jenis air ada berapa? Ada 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Suci, menyucikan dan tidak makruh digunakan. Air apa tuan-tuan? Nama dia air mutlak. Ni air yang suci, menyucikan, tak makruh digunakan. Kenapa lah ustaz tak makruh digunakan? Sebab ada air yang suci, menyucikan tapi makruh digunakan. Itulah yang kedua. Suci, menyucikan tapi makruh untuk digunakan, iaitu air musyammas, ataupun air yang terlalu sejuk dan air yang terlalu panas. Itu air yang dia suci, menyucikan tapi makruh digunakan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut air musyammas tidak makruh untuk digunakan. Ini fatwa Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tidak menganggap air musyammas sebagai perkara air yang makruh untuk digunakan dalam berwudu. Okey. Yang kedua itu air yang suci, menyucikan dan makruh digunakan. Begitu juga dengan air yang terlalu panas, terlalu sejuk. Apalah kena menggunakan terlalu panas, terlalu sejuk ustaz? Sebab bila kita berwuduk dengan air yang terlalu panas, kita akan copoh-copoh orang kata. Maksudnya kita tak basuh dengan betul. Panas, kita lalu je, tak ratakan dengan betul sebab terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Kita hanya basuh ala kadar sebab terlalu sejuk. Jadi dia jadi makruh untuk digunakan. Tapi kalau guna sah tak? Sah, suci, boleh, wuduknya adalah sah dan boleh salat. Sama juga dengan air musyammas. Dan air musyammas tu panjang penetapan air musyammas. Tak boleh kita kata ustaz, saya ada letak air dekat tengah panas, ni air musyammas. Tak. Air musyammas tu ada syarat dia dalam mazhab Syafi'i. Apa syarat dia? Antara syarat dia, air tersebut mestilah berada di negara panas. Bukan dekat semua negara dah. Kita ni jam semua negara kita kata kan. Kat Malaysia pun kita kata ada air musyammas. Tak. Air musyammas hanya berada pada negara yang bercuaca panas dan bermusim panas. Ketika itu musim panas. Yang kedua, air tersebut mestilah berada dalam benjana yang ditempa. Bukan benjana yang tidak ditempa. Apa maksud ditempa? Contohnya besi ataupun logam.
Maka kesemua ini benda yang ditempa. Apabila air itu berada di dalam bekas besi ataupun logam yang boleh ditempa, maka air tersebut barulah nama dia musyammas. Bukan dalam air kaca ni tiba-tiba kita kata dia musyammas. Tak. Air tu mesti berada dalam bekas yang boleh ditempa kecuali emas dan perak. Tu panjang cerita tu tuan-tuan. Kenapa emas dan perak? Kalau air itu berada dalam bekas emas dan perak, walaupun berada di negara yang panas, dia tetap tidak akan menjadi air musyammas. Kenapa? Sebab ulama mazhab Syafi'i kata kerana emas tu dia mempunyai molekul yang bagus, yang baik, sehingga dia tidak mengubah molekul air bila dikena panas. Okey. Kalau air tu berada di dalam bekas, contoh bekas tembikar, walaupun berada di negara yang panas, tapi kalau air tu berada dalam tembikar, kita letak tengah atas matahari, dia belum menjadi air musyammas. Okey, itulah antara syarat-syarat untuk air tersebut dinamakan sebagai air musyammas. Barulah makruh untuk digunakan. Okey. Yang ketiga apa dah tuan-tuan? Yang ketiga air yang tahirun ghairu mutahhirun, air yang suci tapi tak menyucikan. Apa contoh dia tuan-tuan? Contoh air sirap, air kopi, kan? Suci tak air kopi? Suci. Kalau tak boleh kita minum, kan? Tapi dia tidak menyucikan. Itu namanya tahirun ghairu mutahhirun. Air yang tahirun mutahhirun yang ketiga ni tuan-tuan, yang suci tapi tidak menyucikan, itu adalah air yang sama ada dia mutaghayyir ataupun musta'mal. Ada dua. Tadi kita sebut yang pertama tahirun mutahhirun. Mutahhirun ghairu makruh. Ini yang pertama. Suci, menyucikan dan tak makruh. Yang kedua, suci, menyucikan tapi makruh. Makruh untuk digunakan. Itu kita sebut tadi air musyammas. Musyammas ataupun air yang terlalu panas. Okey, yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirun. Ghairu mutahhirun. Suci tapi tidak menyucikan. Itu terbahagi kepada dua juga. Ni terlalu panas. Syadidul har ataupun syadid al-bard. Tahu nak tuan-tuan kan? Terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Okey, tahirun mutahhirun. Tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tak menyucikan, itu terbagi kepada dua. Yang pertama al-mutaghayyir. Yang kedua al-musta'mal. Yang pertama mutaghayyir. Mutaghayyir tu apa? Air yang suci tapi dia berubah. Contoh, air awalnya air kosong, air putih, suci, tapi kita masukkan sesuatu benda yang juga suci tapi merubah sifat dia. Tak lagi namakan air mutlak. Contoh, kita masukkan kopi, masukkan sirap, masukkan jus dan apa sekalipun, dua-dua suci tapi dia telah menyebabkan dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu namanya mutaghayyir. Air yang dah berubah sifat dia. Dan ulama sebut, kalaulah yang berubah itu sangat sedikit sehingga tak merubah sifat air ni. Contoh, kita masukkan sirap yang kadar terlalu sedikit, tak ubah pun, warna tetap sama, bau tetap sama, rasa pun tetap sama, maka air ini tidak menjadikan dia air yang mutaghayyir, air yang berubah ni, air yang suci tak menyucikan. Dia masih boleh digunakan untuk bersuci. Kalau berubah, baru nama dia tahirun ghairu mutahhirun. Suci tapi tak boleh menyucikan. Itulah namanya mutaghayyir, air yang dah berubah. Yang kedua musta'mal. Musta'mal ni apa tuan-tuan? Musta'mal ini adalah air basuhan wajib yang pertama. Itu air musta'mal.
Air basuhan wajib yang pertama ataupun basuhan tayamum yang pertama. Tayamum pun ada mustakmal tuan-tuan. Bukan air je ada mustakmal. Tayamum pun ada mustakmal. Mustakmal ni apa? Basuhan wajib yang pertama. Contoh kita ambil wuduk, kita basuh muka. Basuh muka, kemudian air basuhan muka itu jatuh, menitik. Maka itu namanya air mustakmal. Kalau kita tadah balik air tu, kita ambil contoh ni besen ataupun mangkuk bekas, kita ambil wuduk, kita basuh muka. Bila kita basuh muka, jatuh basuhan muka itu jatuh ke dalam bekas ini balik, maka air ini menjadi mustakmal. Tak boleh digunakan untuk berwuduk. Sebab tu kita kena faham berkenaan perkara ini. Tak boleh kita bila nak guna basuhan pertama, kalau nak guna bekas yang sedikit, maksudnya bukan kadar 2 kulah, kena letak jauh-jauh, jangan dokek-dokek, sebab nanti takut termasuk air basuhan pertama ke dalam bekas wuduk kita. Jadi menyebabkan air itu menjadi mustakmal. Begitu juga dengan mandi wajib. Kita basuh basuhan pertama, kita ambil gayung, kita basuh kepala kita, niat nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Jatuh air itu, maka air itu menjadi air mustakmal. Dia mesti basuhan pertama. Adapun basuhan yang kedua, ketiga, itu bukan air mustakmal. Okey. Yang terakhir, yang keempat, apa tu tuan-tuan? Air al-mutanajjis. Mutanajjis. Tak maaf lah tuan-tuan, tulisan ustaz ni tak apa nama tulis Boleh baca tuan-tuan kan? Yang penting boleh baca. Boleh kan? Al-mutanajjis, air yang najis dan air yang dimasuki oleh najis. Nanti kita akan bincang secara mendalam tentang air mutanajjis. Dan ada ulama yang tambah kelima. Apa dia tuan-tuan? Kelima, air yang tahirun, mutahhirun, suci, menyucikan, tapi haram untuk digunakan. Maka apa tuan-tuan? Air yang dicuri. Kan? Air yang dicuri itu suci. Kalau dia berwuduk dengan air yang curi, sah tak solat dia? Sah. Mandi janabah dia sah, tapi haram sebab mencuri. Ni berlaku tuan-tuan di Malaysia gitu pun, berapa ramai orang yang dicuri air. Tuan-tuan faham bukan curi air? Tarik meta. Itu ada di Malaysia, ramai. Di kampung saya pun ada itu masalah itu. Tarik air itu haram. Walaupun dia suci, menyucikan, tapi berdosa. Dan pasti dia tidak akan diterima di sisi Allah. Kan? Kerana amalan itu adalah hak